Satu, Allah tak bagi hidayah ilham dekat dia. Hidayah akli Allah tak bagi dekat dia. Hidayah ni ada 6. Allah tak bagi hidayah akli supaya dia boleh memikir siapa pencipta dia. Sehingga kan Allah jadikan dia macam mana? Segala benda-benda yang buat baik dekat dia, apa juga elemen yang berbuat baik dekat dia, semua dia anggap Tuhan. Sehingga lembu yang baik dengan dia tu, lembu tu dia kata lebih baik daripada ibu dia. Sebab lembu bagi dia minum susu sampai dia tua. Sampai dia mati, lembu tu dia bagi susu. Mak dia kata 2 tahun dia. Itu dia kata lembu tu lebih baik dari mak dia. Sampai macam tu tuan-tuan. Zuhud dah. Kalaulah dia mati dalam kalimah la ilaha illallah, Allahu akbar, terus naik. Sebab mana ada manusia yang duduk dalam ihram ni sepanjang masa. Buddha tu ada juga, Buddha. Tapi Buddha ni daripada awal lagi dah sembah patung berdiri dia sembah, patung tidur pun dia sembah, dia tak kira. Tapi prinsip hidup, kebersihan hati orang Buddha ni bagus. Kadang-kadang ada yang tak makan daging, ada yang makan sayur saja, punya zuhud juga, jalan pakai ihram macam-macam. Tapi semua tu Allah tak pandang. Tengok ada satu masyarakat, dia tengok pokok tu ada elok sikit, dia pun pergi lukis buah skirt, sembah dia. Pantang tengok pokok yang rimbun elok, pergi buah skirt, buah lipstick, jadilah tok pekong dia. Lepas tu petang-petang juruh main susu, kan membazir nama tu, membazir. Tapi bagus dia juga beri peringatan. Agama dia bagi peringatan kepada pengikut-pengikut dia. Pukul 7 dia bunyi kelenteng pukul 7. Mana maghrib dia tu, ramai orang datang. Sekali sekala tak. Tu dia punya fahaman. Tapi wak imak apa pun, selagi dia tidak mengucap la ilaha illallah, dia tak percaya bahawa wujudnya Allah yang mencipta alam ini, maka Allah tidak akan terima. Sebab apa? Nikmat yang Allah bagi mata tadi dia tak boleh nak tengok. Dalil adanya Allah Subhanahu Wa Taala pada orang yang beriman, kita boleh jawab. Kalau orang tanya, Mat, apa dalil Allah ni ada? Dia akan jawab, alam ni kan ada. Siapa yang jadikan alam ni? Kau tengok langit tu, ada tiang tak? Oh, dia jawab, memang kemas. Kalau kita tanya Hindu, dia tak boleh jawab. Dia kata tokong dia. Itu sebab Nabi Musa, Nabi Ibrahim AS mempelekehkan 360 berhala ni pan Kaabah kan. Tuan-tuan pun tahu sejarah dia kan. Bagaimana, sebab apa Nabi Ibrahim dibakar? Pasal tipu kaum-kaum Quraisy, kaum-kaum munafik, kaum-kaum kafir ini yang buat berhala ni. Satu hari kaum-kaum ni ajak Nabi Ibrahim pergi ke satu pesta ke apa. Nabi Ibrahim kata tak boleh, aku sakit. Sebenarnya Nabi Ibrahim ada dia punya agenda lain. Jadi bila orang pergi semua, Nabi Ibrahim ambil kapak, pecah. Tinggallah yang besar sekali, lalu diselitnya kapak dekat berhala tersebut. Jadi apabila datang dia orang ni balik, tengok berhala ni pecah semua. Siapa yang pecah? Tanyalah Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim ketika itu hanya yang tak pergi. Lalu tanya Nabi Ibrahim, siapa yang pecah berhala ni? Bukan aku. Adakah engkau? Dia orang tanya. Kau tanyalah berhala, kapak ada dekat dia, kau tanya dia boleh tak? Marahnya Namrud, maka bakarnya Nabi Ibrahim AS. Tu Allah nak bagi pengajaran di situ. Pengajaran yang macam mana? Pengajaran nak bagi orang berfikir. Manusia dulu berfikir, apa yang berlaku dulu serupa juga macam sekarang ni. Banyak di antara kita, banyak di antara manusia yang tidak beriman, yang mengaku dirinya Islam pun tak boleh nak menolak akan benda-benda syirik. Kita tengok, kita dihidangkan, minta maaf nak cakap kan, kita ni dihidangkan program TV, contoh cerita hantu Mak Limah balik kampung, hantu bonceng, segala-gala hantu, nak kacau minda budak-budak ni supaya takut kepada hantu ni daripada takut Allah. Itu pun boleh jadi syirik kan? Kalau kita tak boleh nak kautim dengan anak kita, tak boleh nak influence, convince anak kita bahwasanya ini bukan, ini tahyul Allah yang sebenarnya. Terbit pula cerita tuyul.
Toyol ni, yang bagus yang kata toyol ni, toyol warna hijau, itu yang bagus. Toyol selalunya biru, ini hijau, itu yang bagus. Mana toyol bagus tu? Toyol tu pun tak mencuri. Ni toyol bagus. Tuan-tuan, Allah nak suruh kita tengok. Allah bagi mata, Allah nak suruh kita tengok yang mana baik, yang mana tak baik. Allah tak suruh kita tengok benda-benda yang terlarang. Allah tak suruh kita pergi mengintip orang, cari keaiban orang, cari salah orang, pergi selak habis pintu ni tengok, betul ke tak betul. Orang tayang pun kita tengok sekadar nak mati. Kita jangan tengok, tuan-tuan. Bila kita tengok, kita sikit sebanyak dihasut oleh syaitan, kita pun menyebar benda tu, kita pun terlibat, maka kita akan diseksa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang syirik kepada aku tidak ampunkan dosa aku, dosa kamu, kata Allah. Sebab apa? Dialog di antara Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad pernah bertanya kepada Allah, wahai Allah, siapakah golongan-golongan orang yang beriman, orang Islam yang tak mau kepada syurga ni? Nabi Muhammad tanya kepada Allah. Lalu Allah kata apa? Semua orang beriman, orang Islam akan masuk syurga kecuali satu golongan, orang yang syirik kepada aku, kata Allah. Mana orang yang sembah patung, orang yang tak percaya, orang yang tak percaya saja. Dia semayang, solat, semua rukun Islam ni dia buat. Lima rukun Islam tu semua dia buat. Rukun iman semua dia percaya. Tapi pada hakikatnya di hati dia masih tak percaya. Itu sebab timbulnya hanya kita saja boleh hidup, kita saja boleh membangun ni. Jatuh kufur, tuan-tuan. Jangan main-main. Kita boleh cakap ikut sedap kita ya. Kita kena, kalau ahli tasawuf dia kata gugur, dah gugur. Sebab apa? Kita ni ada level nak cakap. Kita tak boleh terlalu emosional mengatakan kita saja. Kerana akulah benda ni boleh, kerana aku derma dalam masjid ni naik, tak ada. Kita tak dapat apa. Kan? Tak dapat apa. Hatta kita buat baik pun, nurut kitab ni, hatta kita buat baik pun, buat baik, kita pun mendapik dah, betul. Masjid ni aku derma paling banyak sekali aku. Habis riak. Itu dosa besar ni kan. Jadi tuan-tuan muslimin, kita sambung sekali lagi. Allah berfirman lagi, inna syirka lazumun azim. Sesungguhnya syirik atau menyekutukan Allah dengan sesuatu itu adalah suatu kezaliman, yakni dosa besar. Luqman ayat 13. Dan firman-Nya lagi, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Al-Maidah ayat 72. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka pastilah Allah akan mengharamkan baginya masuk surga dan tempatnya adalah neraka. Itu Allah dah bagi amaran dah. Jangan engkau syirik kepada aku, menyekutukan diri, menyekutukan dengan benda-benda lain selain daripada aku, maka akhirnya engkau akan masuk neraka, tidak juga syurga. Dan ayat-ayat yang membicarakan dari hal syirik ini amatlah banyak bilangannya. Maka barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kemudian ia mati di dalam keadaan syirik, maka pastilah ia akan memasuki neraka. Demikianlah pula orang yang beriman kepada Allah dan mati dalam keadaan beriman, maka orang yang bersangkutan akan menjadi penghuni syurga, walaupun mungkin sebelumnya ia akan diseksa terlebih dahulu di dalam neraka kerana melakukan perbuatan maksiat atau dosa yang belum diampun. Orang yang beriman, kata Nabi Muhammad SAW, setiap orang Islam pasti akan masuk syurga, lambat ataupun segera, lambat ataupun cepat. Sebab apa? Sebab amaran yang Allah beri tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, mengerjakan yang baik, tinggalkan yang buruk. Wa antum muslimun, jangan engkau mati dalam selain daripada keadaan Islam. Allah dah bagi amaran di situ dah. Allah dah bagi peringatan kepada kita, jangan kita mati wahai insan, wahai manusia yang beriman selain daripada Islam. Allah dah bagi amaran. Kalau kita tak ambil peringatan dan amaran Allah tu, maka kita akan mati loi biasa. Kita tak sempatlah. Orang yang mati dan beriman ni, kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, qala la ilaha illallah daqala jannah. Mati dalam husnul khatimah, mati dalam kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk syurga.
Tetapi orang Islam yang meninggal, kan, maklum katalah, selain daripada orang yang mati berjihad di jalan Allah, orang yang mati syahid, itu terus kepada syurga Allah. Macam orang awam ni, kita akan dikena tapis. Sebab perjalanan hidup kita daripada kita mula lahir sampailah Allah Ta'ala ambil kita, tak kira di umur yang keberapa pun, selepas kita balik, kita meninggal, maka dosa-dosa kita yang tanggung. Apa juga dosa, manusia ini tidak terlepas daripada dosa, kecuali Nabi Muhammad SAW yang maksum, yang terlepas, yang tidak ada dosa kecil ataupun besar. Allah pelihara lah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kita orang awam ni pasti ada. Jadi nak menaungi syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kita apa-apa juga kesalahan, mau kecil ataupun besar, Allah Ta'ala akan rekod. Allah Ta'ala akan judgment day, hari pertimbangan, yaumul hisab. Di sanalah kita tidak akan dihisap. Allah akan hitung banyak mana kita punya pahala, banyak mana kita punya kejahatan. Kalau kita tak percaya, Allah akan recall. Allah semua ada, dengan buku semua ada. Roket dan hati yang akan tunjuk buku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala tunjuk buku kepada kita. Ini yang kau buat, ini yang kau sepatutnya buat, kau tak buat, kau derhaka, ni macam-macam. Contoh, kita mati dalam keadaan yang adalah dosa sikit-sikit, kan? Dosa kita dengan kawan-kawan ke, maka kita akan dimasukkan dalam neraka untuk nak membakar dosa. Sebab itu janji Allah. Itu janji Allah. Orang yang salah akan kena denda. Maka itulah sebabnya denda Allah di akhirat besok, na'udzubillah, memang teruk. Bila masuk neraka tu teruk. Itu sebabnya bila kita tegak hukum Islam, tegaknya hukum Islam di tempat mana kita duduk, di negara kita ni, contohnya, katalah contoh, kita dah implement rukun Islam. Dengan rukun Islam ada akta-akta dia, ada dia punya atur cara, agenda-agenda. Kalau buat silap kena ni, kena ni. Kita dah kena seksa di dunia. Contoh, kata kena potong tangan, kita mencuri potong tangan, kita dah kena dah di dunia ni. Kita di akhirat besok dah tak kena. Itu yang bagusnya. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Itu sebab Allah suruh kita buat dulu di dunia ni. Engkau buat. Bila engkau buat di dunia ni, engkau kena hukum, mengikut hukum dalam Al-Quran, kena potong tangan. Besok di akhirat dah tak kena dah. Kalau engkau tak buat hukum di negara engkau, di tempat engkau duduk, engkau tak buat hukum, tapi engkau nak menjalankan hukum dia, tak boleh. Di dunia kena, di akhirat pun kena. Engkau mencuri di dunia, okey, tak apa, terlepas. Sebab engkau ada hakim bagus-bagus, boleh lepas, kan? Curi telur ayam kena, curi 250,000, 50 juta pun tak kena, kan? Orang kampung belah lembu seekor, 3 ekor, susah nak cari. Orang besar belah sampai lembu boleh duduk di kondo pun tak apa. Tak apalah. Mari sini kata tak ada apa, tak ada kes, tak apa. Di dunia hangpa lepas, kata Allah Subhanahu Wa Taala, di akhirat hangpa takkan lepas. Kena. Kalau kita dah implement hukum Islam di negara kita ini, wa ima apa pun hukum yang kita kena di dunia ni, menuruti hukum-hukum Islam yang tercatat dalam Al-Quran, di akhirat besok kita dah tak kena. Siapa juga macam kita kena sebat. Kata hukum zina, sebat 100 rotan. Hukum zina, orang yang dah berkahwin direjam sampai mati, kita kena rejam sampai mati dah. Akhirat besok dah tak kena dah. Katalah itu saja kesalahan kita, itulah saja dosa kita di dunia ni sepanjang kita hidup. Mati terus masuk syurga terus. Tuan-tuan muslimin muslimat, Allah bagi kenikmatan kepada kita, tuan-tuan. Allah bukan nak menyusahkan kita, tapi kita jenis tak faham. Tuan-tuan muslimin muslimat, yang sebenarnya bukan tak faham saja, buat tak faham, takut, kan? Takut. Macam hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghijrahan. Bila mula-mula di Mekah, di ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, Abu Lahab, Abu Jahal ni bukan tak tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni siapa dia. Al-Amin, orang yang boleh, orang yang amanah. Dia orang pun tahu Muhammad ni Rasulullah, dah tahu dah. Tapi sebab apa? Sebab apa tak mau mengaku? Sebab apa tak mau masuk Islam? Kalau masuk Islam letih kan? Mana Muhammad, Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam akan jadi ketua dia. Itu yang dia tak mau. Dia nak jadi ketua. Itu saja. Siapa juga di Madinah. Bila mana Nabi Muhammad SAW datang, tiba di Madinah. Bila ada seorang munafik ni yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul bin Bahlul ni, kan, semayang. Dia dah tahu dah. Bila Nabi ni datang, orang semua tumpu kepada Nabi. Apa juga masalah semua orang tumpukan kepada Nabi. Jadi dia ni dah downgrade. Sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, si Abdullah bin Ubay ni memang top. Memang first ranking lah. Apa pun orang akan rujuk kepada dia. Jadi bila datangnya Nabi Muhammad SAW, orang dah mula berpaling arah kepada Nabi. Orang semua pergi kat Nabi. Jadi dia dah down lah. Itu yang jadi masalah ni. Itu saja sifat dengki itu. Itu sebab ada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni orang yang terkenal, orang yang baik, orang bangsawan. Jadi ketika dia masa Yahudi, masa dia orang kafir, ramailah kenalan dia, semua orang suka dia. Jadi satu hari dia ni nak masuk Islam. Abdullah bin Salam nak masuk Islam. Jadi bila nak masuk Islam dan mengucap, Rasulullah pun tanya sahabat-sahabat ni, kamu kenal ke Abdullah bin Salam ni? Semua sahabat-sahabat kata dia ni bagus. Tanya pula pada geng-geng kafir dan Yahudi ni, tanya, kamu kenal ke Abdullah bin Salam ni? Oh, dia pun kata Abdullah bin Salam ni bagus, murah hatilah, dengan very generous, apalah, orang bangsawan lah, pandai cendekiawan, hartawan, tak ketahuan semua dah. Tapi Nabi Muhammad kata, boleh tak kamu terima kalau aku kata Abdullah bin Salam sekarang telah Islam? Apa pandangan kamu? Terus berbalik. Terus 360 darjah pusing. Abdullah bin Salam memang lokal, memang selekeh. Anak macam-macam dia berkata. Serupalah juga macam sekarang pun sama. Itulah peringatan yang Allah nak bagi. Kita kaji, muhasabah ni. Ada persamaan dia, tapi cuma nama lain-lainnya. Ada persamaan, tuan-tuan. Setiap generasi itu ada cerita yang terkandung dalam Al-Quran ini akan berulang. Itulah dinamakan fazakir, peringatan. Tuan-tuan muslimin muslimat, kalau kita tak boleh nak ambil itu sebagai iktibar, sebagai pengajaran, kita tak akan ke mana, tuan-tuan. Sebab Allah tak tanya kita besok berapa ramai